Mana ada sampai lagi. Begitu juga tambah Malaysia tak sampai, Irian Jaya ada sampai. Masa tu Australia ada lagi. Mana ada lagi masa tu Australia. Tu Amerika pun masa tu. Dari India ni ada masa tu. Bofi lah bahasa-bahasa itu kan. Untuk kapi-kapi itu macam mana masa tu? Ali Batra. Zaman tu Ali Batra, zaman kita pun kalau ada istilahnya lagi tak sampai, istilahnya tak ada sampai lagi knowledge tentang Islam, tentang Allah Ta'ala, tentang Nabi Muhammad pada mereka, maka dari si istilahnya mereka itu adalah kafir Ali Batra. Sekalipun dia sembah pada, sekalipun dia zina bunuh orang, sekalipun dengar dia lawak sini, sekalipun dia lawan orang Islam, siapa dia lawan? Pasal dia bukan tahu Islam, tak tahu Islam, pasal tak pernah sampai surah Islam. Kalau pengetahuan Islam yang dapat kat dia pun semua cerita negatif je. Orang Islam jahat, orang Islam ekstrim, orang Islam ni kira dia je, kira semua nak Islam, ibadah Islam, ekonomi Islam, politik Islam, kira Islam je. Tak ada pun our right to do ourselves with ourselves. We want human right. Dia tak faham Islam, dia lawan Islam, masuk neraka lah tu. Tak, siapa? Siapa pergi fahamkan Islam kat dia? Siapa yang cerita dakwah Islam kat dia? Kalau ada yang nak buat kerja dakwah tu, mereka tak clear lah. Saja nak sebut status dah nak pergi faham keadaan tu. Pasal kita nak pergi faham kitab tu, apa status tu. Status tu. Satu, saya selalu dalam bab ni, saya suka saya syarah macam ni, saya kata apa? Pasal kita selalunya kita dah diajar akidah sejak kecil macam ni, apa dia? Kita orang Islam, kita ahli syurga. Orang tak masuk Islam, orang kafir ahli neraka. Betul fakta tu. Tapi kafir mana kafir ahli neraka? Kafir yang sampai surah Islam yang tak mau masuk Islam. Orang Islam mana yang masuk syurga? Orang Islam yang masih kekal kat Islam dan masih atas nama Islam, dan kita dah belajar panjang dulu dalam kitab ni kan, masih mengekalkan status dia sebagai Islam, tidak ada apa-apa benda-benda yang memurtadkan dia dalam bab akidah. Islam ni orang masuk syurga. Dan orang Islam yang mengekalkan core status dia sebagai Islam. Orang Islam yang cuai, Islam baka, Islam keturunan, Islam bodoh, Islam bengong, Islam yang lawan Islam. Ada ke Islam lawan Islam lah ni? Berlambak-lambak. Adakah Islam yang menyeleweng kepada jalan Islam lah ni? Kita makin belakang ni makin teruk lah, dengar macam-macam ajaran pelik-pelik kan. Yang ni macam mana? Kalau sampai tahap dia keluar pada jalan Islam, macam mana? Walaupun asal ni Islam, tapi bila terpaling daripada jalan sebenar, macam mana? Out. Masuk neraka, kekal abadi, tak keluar lah, na'udzubillah. Berbanding dengan orang kafir, memang dia kafir, dia beranak pun kafir. Jadi dia kafir tu pasal memang beranak di kalangan orang kafir. Macam kita tadi lah, beranak di kalangan orang Islam. Kita Islam pasal dia beranak kan di kalangan orang Islam. Tapi Islam tu apa? Kalau tengok level sama-sama bodoh sebenarnya. Walaupun kalangan orang Islam, tapi bodoh tentang Islam pasal tak pergi belajar Islam. Tapi orang Islam, keturunan Islam, dan dapat status Islam. Orang kafir memang tak pernah belajar Islam, tapi dia kafir pasal dia beranak di kalangan kafir. Tapi knowledge dua-dua zero. Siapa syurga, siapa neraka ya? Hak kafir tu syurga pasal ahli fatrah. Hak Islam ni pasal apa? Cuai, tak pergi belajar. Dan tak pergi belajar tauhid yang kita dah belajar awal-awal kita lagi. Kita wajib pergi belajar bab akidah, fahamkan kalimah syahadah. Dan wajib itu bukan saja dengan informasi dan pengetahuan, wajib belajar sampai tahap ni, nama dia makrifah. Bila makrifah mesti al-jazmu mutabiq lil haq an dalil. Makrifah mesti ada knowledge, ada pengetahuan, lepas tu yakin dengan berdalil. Satu ingat masuk syurga peri-peri ke? Dari segi taklif sama. Enggak saya sebut tu. Dari segi taklif sama. Sama apa? Sama kena pergi cari Islam. Cuma kat kita wajib cari, walaupun tak ada orang dakwah Islam. Satu kat kita tak ada isu tak sampai seru.
Kat kita walaupun tak sampai seru, apa kaedah dia? Hampir cari. Kalau Tok Guru tak ada, hampir cari. Tok Guru tak boleh, kita tak boleh pergi, ambil Tok Guru main. Satu saya main. Tapi kalau kafir, tak taklif dia pergi cari. Dia kena ada orang datang kat dia, cerita Islam kat dia. Baru kena taklif. Kita sekali pun tak ada orang ajar, bila Islam, balik, taklif kat kita. Pasal kita daripada keturunan Islam. Kalau habis balik pun tak kerti apa, hak ni teruk. Ni kita takut ni. Yang ni. Yang masih kekalkan status Islam baka dan keturunan, tapi melengung, bodoh tentang bab Islam. Apatah lagi dalam bab akidah tu sendiri tak kerti apa. Baik. Semua tu duk syarah tu masih nak cerita, tak bagi faham kan apa dia status ahli fatrah. Tu yang asal ayat Quran yang saya sebut, yang kita duk baca tadi. Asalnya dia kata, kalau dengan terjemah, tiada kami menyiksa seorang sehingga bangkit akan Rasul. Nabi Muhammad memang dah bangkit. Cuma apa maksud bangkit Rasul tu? Yakni Rasul yang menyampaikan kepada itu orang. Rasul tu sampai kan. Cuma kita Rasul memang dah tak ada. Rasulullah dah wafat lah. Untuk siapa yang akan kena sampai ni? Ahli ulama, Tok Guru. Kalau tak ada ulama pun, tuan-tuan yang ada pengetahuan setakat yang ada ni, kalau tuan-tuan cerita ke orang kafir, yang mesti menepati syarat. Syarat tak mana? Kita boleh bagi explanation kat dia tentang benarnya Islam dengan informasi dan hujah, dan tuan-tuan boleh berhujah dengan dia untuk menunjukkan Islam tu betul. Dia pun dah faham hujah tu, dia pun kantoi nak berdalilkan benarnya ajaran mereka dan sesatnya kita. Bahkan dia nampak ajaran Islam adalah benar. Taklif kat dia. Taklif kat dia. Kalau tuan-tuan kata, you masuk Islam lah. Apa saya masuk Islam? Masuk Islam, masuk syurga lah. You tak masuk Islam, you tak masuk syurga lah. Apa pasal lah masuk Islam, masuk syurga? You ingat you punya Tuhan Allah saja betul, kita punya Tuhan tak betul ya? Tuan-tuan kata, mesti Islam lah betul, lu tak betul. Lu cerita sama saya pasal apa tak betul. Lu ingat lu Islam aja betul ya? Lu ekstremo. Tak memberikan hak kebebasan beragama. Memang dia orang akan labelkan kita ekstrim nanti atas akidah itu. You ekstrim lah. Ini Islam melampau ini. Islam tak ada ajaran melampaunya, dia pula ajar Islam kat kita. You cerita sama saya, kita pun kau kepala, kita pun tak nak reti mau cerita punya. Kita pun pandai mengucap aja. Sama label. Sama label, saya silap engkau masuk neraka, dia tu masuk syurga. Siapa? Jahil, bengong, tak kerti bab akidah. Jangan kata nak ajak dia masuk Islam, engkau pun tak kerti dengan akidah engkau yang kau duk Islam. Jaga dia elok tu. Baik, jadi dia masuk Rasul ni, Rasul yang menyampaikan pada itu orang, bukan dengan Rasul yang dahulu. Rasul dahulu tu tak ada. Baik, kalau zaman kita lah ni, Nabi Muhammad memang tak pernah jumpa puak-puak kafir yang ada zaman kita. Itu siapa? Kita ni adalah menepati Rasul itu. Cuma kita tak Rasul lah, tapi kerja Rasul tu taklif kat kita. Itu yang ayat Quran yang mewajibkan kita atas nama fardu kifayah dalam jarak tu, atas syarah ulama saya sebut tadi, dalam jarak masafatil qasar, maksudnya dalam jarak lebih kurang 100 km, mesti ada satu grup kumpulan ni ada amar ma'ruf nahi munkar. Khususnya amar ma'ruf nahi munkar tu dalam bab akidah paling besar, atas nama nak melepaskan untuk ada taklif pada orang kafir, yang dengan itu dia akan hukum wajib masuk Islam. Dia tak masuk Islam, nama dia kafir. Dan kafir itu bukan kafir ahli fatrah, kafir itu kafir musyrik. Kalau tak ada seruan Islam, namanya kafir ahli fatrah. Ya. Sikit kita buat nilaian tengok dengan informasi tu. Tapi kat Malaysia ni, kalau tengoklah rata-rata lah, dengan pengetahuan yang kita dah sebut tadi tu, kafir musyrik ke kafir ahli fatrah? Kafir musyrik Faham ke soalan?
Ya. Seruan Islam tu, seruan Islam kata yang masuk seruan Islam tu, ada orang Islam datang cerita kat dia Islam tu. Macam mana zaman Nabi dulu? Macam mana nak dapat taklif? Nabi datang, kalau tak Nabi datang pun, siapa orang Islam yang datang? Kalau zaman Nabi tu sahabat lah. Pergi jumpa orang kafir, cerita Islam. Istilah seruan tu, maksudnya ada orang datang, info kat dia. Yang info pun bukan macam saya sebut tadi. You masuk Islam lah, mengucap lah asyhadu alla ilaha illallah, bila you masuk Islam. Itu bukan seruan tu. Itu bukan seru. Tu apa? Tu ajak. Macam mana pun Melayu punya bahasa ni susah sikit lah. Takut tersilap faham lah. Jadi dia masuk seruan ni apa? Yang kita ajak dia, yang bila ajak dia masuk Islam, bagus lah. Kalau ada apa-apa persoalan macam saya bagi contoh tadi tu, dia argue kita macam-macam, kita tak boleh bagi information kat dia sampai tertegak hujah Islam agama benar. Macam mana? Tak ada. Kat dia tak taklif lagi. Isu istilahnya tak sampai seruan ni. Macam apa? Pasal tak ada hujah untuk mengalahkan tentang pendapat dia, fahaman dia, bahawasanya yang dia itikad tu salah, dengan sebab tu bila dia faham betul, dia kena masuk Islam. Pasal Islam ni lah betul. Dia yang tu tak taklif. Jadi itu masuk seruan Islam. Kalau disebut Rasul tu yang orang Ta'ala bagi Rasul ni, dia istilahnya boleh menyeru umat. Pasal apa? Tiang dia siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Pasal apa? Apa orang kafir nak hujah tentang tak benarnya Allah Ta'ala dan tak benarnya Rasul, semua dia boleh jawab. Taklif. Jadi kalau takat you masuk Islam lah, macam saya sebut tadi, bila dia argue, kita tak boleh jawab, belum taklif lagi kat dia. Tu saya tanya, di atas maklumat tu yang saya nak tanya tu. Walaupun duduk dalam masyarakat kita, siapa orang Islam kita yang pergi dakwah kat dia? Bahkan saya nak kata ini, jangan kata orang Islam kita pergi dakwah kita. Siapa orang Islam yang orang Islam kita yang duduk dakwah sama-sama kita? Siapa? Tunggu pilihan raya baru ajak. Tu ajak apa? Ajak pangkah je. Sorry yang saya guna bahasa itu kan. Tunggu itu je. Ajak pangkah je. Kau apa? Dia ni golongan ni, golongan ni. Ada tak kita pergi buat kerja supaya dia ni tukar color, biru jadi hijau? Ada? Tak buat pun. Itu tang biru jadi hijau. Yang dia tak main masjid, ada tak kita buat kerja, buat usaha, pergi hari-hari jumpa, macam mana Rasul buat, untuk dia boleh pergi masjid dan surau? Ada tak? Dengan orang Islam pun kita tak buat, dengan orang kafir ada? Lagi tak ada. Di atas maklumat itu, tu saya soal tu. Rata-rata kalau kita buat survey lah, berapa orang kafir ni yang akan jadi kafir? Kalau kafir dapat surah Islam, dia engkar, tu kafir musyrik. Kalau kafir yang tak sampai surah Islam tapi dia kafir, kafir macam apa? Mau apa dia kafir? Satu dia kafir. Dan info dengan Islam dengan memang tak ada siapa cerita Islam kat dia. Tu saya tanya, adakah rata-ratanya kafir musyrik ya, kafir ahli fatrah? Ya. Kafir fatrah kan? Fatrah. Kalau ada masuk Islam pun pasal apa? Nak kahwin. Semalam pun kat masjid maknanya tadi ada yang masuk kahwin. Perempuannya Cina, kahwin dengan orang Melayu kita, Islam. Cikgu. Mungkin dengan sebab cikgu tu intelek sikit, bergaul dengan cikgu Islam. Pula tu jatuh hati pula. Masuk Islam. Tu masuk Islam pasal kahwin. Yang masuk Islam pasal Islam ni, ada yang pasal dakwah tak ramai. Ada yang masuk Islam bukan sampai dakwah, tapi dia baca, dia kaji masuk Islam. Tu tak apa lah, lagi bagus lah tu. Macam mana pun asal nak sebut tentang status itu. Status tu. Jadi kata-kata kalau tengok dengan kerja yang kita cuai buat ni, kafir yang ada keliling kita banyaknya kafir ahli fatrah. Ada betul tak betul tu, semaklah di atas status yang kita dah berbicara. Atas nama taklif tak taklif, adakah dah sampai syarat untuk mereka ni dipanggil sampai seruan Islam tu? Maksud saya jawab soalan. Baik, pendapat inilah qaul yang sahih. Pendapat yang kata tentang Rasul, sampai ajaran Rasul, sampai seruan Islam. Baik.
Pendapat yang tak sahih macam mana? Pendapat yang tak sahih dia kata macam ni. Dah duduk dalam masyarakat Islam, akal pun ada, takkan tak nampak orang Islam pergi masjid, pergi surau, takkan tak ada akal. Sembah patung dia bukan betul. Patung dia buat dia sembah. Memang kalau kita dah nampak benda betul, kita katalah yang tu tak betul, betul tak? Demo tu dia merasa lah dia membuat tu benda tak betul. Tak, dia kata dia betul. Betul macam mana nak bagi dia tak betul? Macam mana nak buat? Kita kena dakwah. Jadi kalau ada orang kata otak ada takkan tak pakai. Tak berakai dia mana ni? Memanglah tak berakai. Betul tuan-tuan ada akal, dia buat apa kat dia supaya dia berakai? Tak buat apa-apa pun. Jadi itu, status dia masih ahli patrol. Ahli patrol. Satu kata kalau ada orang kata dengan ada akal maka dia kena taklif syarak. Takkan dia tak boleh fikir. Itu bukan fahaman yang sahih. Itu fahaman tak sahih. Dia mesti nak jadi taklif mesti dengan sampai surah Islam. Sampai surah tu je lah. Ajak kita dia elok. Apa argumentasi dia? Tengok. Dan kita pun mesti clear lah. Kalau kita pun blur, minta bantuan. Minta talian hayat yang ada. Yang ni sorry lah, saya tak boleh jawab. Nanti saya panggil ada itu kawan saya lagi dia pandai sikit. Saya banyak tak nak mengaji punya. Nanti saya panggil bagi explanation sama you. Boleh tak? Boleh. Kita memang mau dengar punya. Kita pun selalu dengar informasi Islam. Kadang orang cakap ini macam kita mau orang Islam sendiri cakap sama kita. Baru itu pure punya. Itu bagus punya. Itu ye punya. Tak nak cerai punya. Panggil. Kena panggil. Dan jangan tahu dan tuan-tuan ada taklif dakwah tu. Tambah pula. Tengok gayanya. Kalau tuan-tuan pandai hujah memang dia masuk Islam. Wajib tu kan. Tambah pula dia kata ni. You sekarang ajar saya masuk Islam. Saya tak tahu Islam. Tapi saya tengok Islam macam bagus aja. Lu cerita sama saya bagus-bagus punya, orang masuk Islam punya. Wajib tuan-tuan cerita Islam kat tu. Kalau tuan-tuan tak boleh, wajib ada talian hayat, tuan-tuan sambung kat dia bagi dia masuk Islam. Tuan-tuan tak buat tu, boleh jatuh kafir pasal orang boleh masuk Islam dan dia nak Islam, tuan-tuan tak Islam dengan dia. Yang kafir apa? Tuan-tuan yang kafir. Pasal meninggalkan kewajipan mengislamkan orang yang nak masuk Islam. Tuan-tuan tak boleh kata macam ni wah bukan pejabat agama mau kasih you masuk Islam Ui. Dah lah. Bukan taklif pada pejabat agama. Pejabat agama tu atas jabatan yang kerajaan buat untuk buat urusan agama. Tapi taklif tu bukan kat jabatan. Taklif kat apa? Siapa individu yang kafir datang untuk suruh dia kita ajar Islam kat dia? Siapa tu? Taklif besar kat tu, kat dia. Baik, dan muqabil kaul yang sahihnya itu tidak boleh diterimanya. Jadi pendapat sahih kata mesti dengan sampai suruh Islam ni. Dan muqabil kaul sahih di sebalik pendapat yang sahih kata tidak boleh diterimanya. Tak boleh terima pendapat kedua ni. Jadi pendapat kedua kata apa? Rasul ada ke tak ada ke dah bangkit Nabi Muhammad, semua kafir ni selagi tak masuk Islam masuk neraka. Itu muqabil sahih. Maksudnya bukan pendapat sahih tu. Jadi pendapat yang kadang kita duk pakai selama ni yang kita duk kata orang kafir tak masuk Islam tu kafir musyrik lah. Padahal tak pernah sampai surah Islam pun kat dia. Meletakkan kafir musyrik sedangkan tak pernah kita buat kerja Islam, dakwah dia masuk Islam, cerita Islam kat dia, tak betul ayat tu. Itu bukan pendapat yang sahih mengikut ahli sunnah wal jamaah. Itu pendapat apa? Itu adalah pendapat Mu'tazilah. Pasal Mu'tazilah dia meletakkan hukum macam tu umum bangkit Nabi Muhammad walaupun tak sampai seruan Islam, dan dia meletakkan kewajipan dan keyword taklif tu bukan seruan Islam tapi dia letakkan akal. Takkan tak ada akal, takkan tak cerdik, takkan tak boleh tengok internet, baca surat khabar, cari majalah apa, baca-baca informasi tentang Islam, dengan tu masuk Islam. Takkan tak ada akal kot. Meletakkan akal untuk taklif bukan dengan kewajipan seruan Islam yang kita kena buat. Itu adalah fahaman Mu'tazilah. Itu bukan fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Ingat elok ayat tu. Tak soalan tu macam tu. Boleh?
Kalau tuan-tuan faham status tu, tanya sikit gini. Untuk tanggungjawab kita ni nak bagi orang kafir masuk Islam ni besar tak kalau tengok tu? Besar ada. Sikit soalan gini lah. Bila nak kafir tu kita nak Islam kan, memang besar tanggungjawab tu. Besar tak tanggungjawab kita sampai kita ni pakar dalam Islam? Besar tak? Dengar saya buat, besar gila. Satu bukan boleh ngaji bodoh ke ni, bodoh. Ngaji balik. Balik pun bodoh. Dah, tak ada. Mana boleh ngaji bodoh-bodoh ke tu? Ngaji sampai tuan-tuan adalah setiap ahli orang Islam ni adalah ahli dakwah. Maksudnya kalau kata ada orang kafir nak masuk Islam, tak payah nanti jumpa ustaz lah kan. Semua orang Islam boleh buat kerja Islam. Semua orang Islam boleh jadi imam. Semua orang Islam boleh jadi khatib. Semua orang Islam boleh mengajar tauhid. Cerita tauhid ni. Tauhid benda asas. Maksudnya kita mesti sah akidah kita. Bak Allah, bak Rasul, bak malaikat, bak qada-qada, bak hari kiamat. Tak boleh ada benda miss tu. Kalau fiqh kot lah tak boleh. Pasal itu tak semua orang pakar. Tapi bab tauhid tak ada orang Islam yang tak boleh cerita Islam. Sepatutnya macam tu. Tapi tengok semak kita macam mana. Berapa ramai orang Islam kita yang tak faham dalam bab akidah. Nak sebut apa? Kat kita sebenarnya adalah besar sangat taklif untuk kita sendiri pergi cari ilmu untuk memantapkan info kita tentang Islam. Pula tu dengan ada langkah yang lebih besar pada sudut tu. Tahu mana? Kena berjaga-jaga pula. Pasal apa? Pasal begitu banyak pahaman-pahaman yang walaupun didakwa Islam tapi menyimpang daripada ajaran Islam. Yang Wahabinya, Syiahnya, sistem ini Islamnya, liberal Islam, Islam liberal, Islam apa? Pluralisme, nasionalisme, apa lagi? Anamisme tu memang apa lagi? Isma, isu betul lah. Macam-macam tu kan. Yang anti hadisme. Banyaknya. Banyaknya. Satu kalau kita tengok tu, nampak macam senang je masuk syurga. Senang, kita sangka senang. Pasal kita tak pernah tengok cabaran tu. Kalau sikit ayat Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah Rum. Rum ke? Disebut alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka cukup untuk mereka ni menyangka begini, mereka ni dah jadi keturunan Islam, lepas tu biar relax, itu keturunan Islam, lepas tu mereka tak ada kena apa-apa ujian. Adakah macam tu? Ayat Quran macam tu tau terjemah dia. Ujian apa pula? Bukan ujian makan minum ni. Ujian besar sekali, ujian apa? Ujian ilmu. Adakah hang pergi cari, hang faham bab Tuhan, dengan sebab tu hang faham bab Tuhan, bab Rasul, hang beriman pada Allah Ta'ala dan Rasul macam mana para sahabat beriman dengan Allah Ta'ala dan Rasul. Ada. Halangan dia, ujian dia macam-macam. Cari makan anak, bini. Keliling kita macam-macam yang menyebabkan kita teruji. Nanti yang tak pergi mengaji, duk gaduh cari duit, duk kira tidur, duk kira tengok TV, duk kira astro, duk kira seronok sana berjalan, kenduri sana kemari. Bab ilmu, tambah bab akidah. Tak boleh tu. Adakah manusia menyangka boleh dapat senang masuk syurga macam tu, tak ada kena uji macam ni? Kita pula kena uji mengalah. Ustaz ni garang sikit, lari. Apa seumpama tu lah. Padahal kita duk syok perangai masuk syurga. Ingat-ingat masuk syurga macam tu lah. Sikit saja tunjuk buah fikiran dalam Quran ada fokus tempat-tempat yang macam tu. Sikit kalau lagi berfikir buat tu, kata apa? Quran ni, syurga ni tempat dia istimewa. Muka sekupang macam kita malam-malam ni agak-agak layak ke duduk tempat istimewa tu? Semak situ kan. Kita nak duduk tempat istimewa tapi tak buat kerja yang istimewa. Macam nak rumah banglo tapi duit dalam poket 5 rupang. Kalau 50,000 belum tentu boleh beli banglo. 500,000 banglo kan. Banglo pula bukan duduk Pekelang Bulu. Ipoh woi, Ipoh pula bukan Tambun. Bobi gitu kan. Mana? Center Square tu. City Point tu. Tak faham sudah. Ini syurga lah.
Berapa ilmu tuan-tuan ada tauhid? Berapa fiqh? Berapa Quran nak kena baca? Berapa Quran nak kena hafal? Ha. Berapa amalan yang tuan-tuan kena buat? Fardu mana? Sunat mana? Dosa berapa banyak amalan yang tuan-tuan kena taubat? Zikir banyak mana tuan-tuan kena zikir? Tasbih mana kena tasbih? Dakwah banyak mana tuan-tuan kena buat dakwah? Yang MLM bawah tuan-tuan, yang tuan-tuan nak jadi pangkat delima ke zamrud ke, bopi dengan istilah-istilah itu kan. Yang orang lain buat kerja, pahala kat tuan-tuan. Barulah tuan-tuan boleh jadi kaya dengan masa yang singkat. Baru boleh dapat martabat tinggi. Yang kita buat dakwah, dengan sebab kita 1000 orang masuk Islam. Semua orang masuk Islam tu, dia masuk Islam, dia buat kebajikan, semua dalam buku catatan kita. Pasal dia masuk Islam dengan sebab kita. Ada tak? Satu kita tak upgrade tau. Buat kerja sendiri. Slow lah. Mana nak naik? Saja saya nak tunjukkan dalam bentuk tu kan. Satu Rasulullah martabat paling tinggi pasal Islam mai ikut dia, umat dia. Sahabat melalui dia, sahabat. Kita ni siapa yang buat kerja Rasulullah? Rasulullah semua dalam buku catatan dia. Jadi tuan-tuan yang tak ada buat buku catatan macam tu, yang tak masuk MLM dari sudut siapa yang jadi baik dengan sebab kita buat dakwah. Kalau tak masuk Islam pun, dia sebab kita dapat hidayat, dia dengan sebab tu dia jadi taat, dengan sebab tu dia nak sembahyang, dengan sebab tu dia nak ikut perintah Allah Ta'ala. Ada tak orang yang macam tu di bawah kita? Di bawah kita? Tak ada. Tuan-tuan lambatlah. Duduk macam tu, sebulan boleh 5 sen. Tuan-tuan pergi masjid, ada orang tengok tuan-tuan masuk masjid. Dia ni baik, jom kita pergi masjid. Kok ada pengaruh tu seorang lah pun. Itu je lah tuan-tuan yang buat MLM tuan-tuan. Kalau datang mai dapat pahala, itu je lah. Saya tengok, kalau saya lah, saya sebut saya kan, ambil lah sikit. Itu pun yang masuk Islam dengan sebab saya tak ada lagi lah. Kalau ni sebab saya duduk pondok, ada anak murid yang pandai, kadang-kadang pandai pada saya lagi. Ada? Pandai pada saya lagi. Ada? Saya ajar dia dulu tapi dia pandai pada saya lagi. Ada? Saya dah dapat saham lah tu. Selagi dia pandai, selagi dia beramal, dapat kat saya. Yang saya dah ngajar, yang sampai nama pun tak larat nak ingat. Semalam pun kebetulan baru buat alumni pelajar pondok Patih malam lah. Saya tak ada lah, pasal ada kat sini kan. Dia dapat gambar, dapat video apa, ada dalam acara dia orang buat. Datang pun ada dalam 200 orang, 300 orang itulah. Kalau ikut lepasan pada situ berapa ramai? Yang zaman saya, zaman sebelum saya, yang jadi pandai, ada yang dengan saya, dengan orang lain. Buku catatan masing-masing. Nak kata apa? Yang tu yang menyebabkan kita punya upgrade tinggi tak tinggi tu. Kalau tidak, tuan-tuan tak ada masuk MLM apa dapat bulanan? Kena bayar ada. Bukan masuk akaun. Astro, api, ayo, ni hutang. Tak dakwah, tak amal ma'ruf, tak nahi mungkar, ilmu pun tak kutip, berjemaah pun tak pergi, Jumaat pun cuai. Ni tak cuai, tutup aurat, bini tak tutup aurat, anak tak tutup aurat, semua kena bayar. Yang income tak ada. Orang masuk Islam, orang pandai, orang anak murid yang ni tak ada dengan sebab kita. Semua tuan-tuan berbayar. Esok semua kena bayar. Yang ni kita tak amal ma'ruf, yang ni tak nahi mungkar, yang ni tak ajak Islam, yang ni tak pergi kuliah, yang ni mampu esok bankrupt kan. Mau please kutip satu jiran, kutip satu hak jiran kafir, kutip hak jiran Islam, kutip. Kita duk sangka kita ahli syurga dah, bagus, relax. Bankrupt esok, takut tu. Yang ni yang kita kena renung kat kita lah kan. Okey. Kalau ikut banyak benda nak sebut ke tu. Awal hari tak? Selemak pun tak sampai ke tu. Okey. Awal. Pasal isu ke depan kita ni nak fahamkan satu isu besar. Dan isu besar ni, isu ni kalau fahaman Wahabi disebut isu ni, nak baca lebih kurang tak sedap juga. Dan isu ni berkaitan dengan kita duk faham hari ni yang kita duk belajar, fokusnya besar, kita duk sentuh pada awal lagi bab isu ahli fatrah itu. Kita banyak fokus benda tu hari ni. Maka dua ibu bapa Nabi, kita bagi lalu sikit itu. Maka dua ibu bapa Nabi Muhammad SAW itu tidak masuk neraka. Fakta ahli sunnah wal jamaah macam ni. Pasal apa mak bapak Nabi tak masuk neraka? Boleh tolong jawab tak? Ahli fatrah. Betul ke tu? Betul.
Tak adakah hadis Nabi Muhammad kata mak bapak dia masuk neraka? Wahabi main isu tu lah. Dia tak ada hadis. Nabi pun pernah kata, ada sahabat main tanya, mak bapak kamu kat mana? Dia tanya bapak dia dulu pasal sahabat tu, bapak dia mati.